Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Unta Bijak, mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 4. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 11 Sayangi Diri dengan tajuknya Yang Baik Itu Budi, Yang Indah Itu Bahasa. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 5.1 Kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. Manakala standard pembelajaran kita adalah 5.1.2 menunjukkan cara meluahkan perasaan kasih sayang kepada orang lain. Perbincangan kita pada kali ini adalah merujuk kepada buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4 halaman 87. Jom kita baca apakah yang tertulis pada buku teks halaman 87. Bercakap dengan sopan, sentiasa memuji dan berbaik sangka merupakan cara kita meluahkan kasih sayang kepada orang lain. Terdapat banyak lagi cara yang boleh kita lakukan untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Kali ini kita akan membincangkan keempat-empat situasi dalam gambar ini dan kita akan kaitkan dengan tajuk kita, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Berdasarkan apa yang kita baca tadi, kita akan bincangkan tentang situasi-situasi dalam gambar yang terdapat pada halaman 87. Kita akan kaitkan dengan tajuk kita pada kali ini, iaitu yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Pada situasi yang pertama, gambar pertama yang ditunjukkan pada halaman 87, kita dapati bahawa seorang cucu sedang menolong neneknya menyiram pokok. Seorang cucu mestilah menunjukkan rasa hormatnya kepada nenek dengan membantu nenek melakukan kerja di rumah. Apabila pulang ke kampung, pastikan kamu menjaga perasaan nenek dan menggembirakan hatinya. Bercakaplah sopan dengan nenek. Jika kamu bersikap baik dengan nenek, pasti nenek juga akan melayan kamu dengan baik. Seterusnya, mari kita lihat gambar kedua, situasi kedua yang terdapat pada halaman 87. Pada situasi yang kedua, kita akan dapati bahawa sekumpulan murid sedang menghargai pengorbanan guru dengan memberikan hadiah kepada guru-guru mereka. Seorang murid mestilah menghormati gurunya. Guru banyak berjasa kepada murid dengan memberi ilmu dan mendidik murid sehingga menjadi manusia yang berjaya dalam hidup. Salah satu cara menghargai guru adalah dengan memberikan guru hadiah. Tetapi, hadiah yang paling bernilai bagi seorang guru adalah kejayaan muridnya dalam pelajaran.
Sekarang, mari kita lihat pula gambar ketiga, situasi ketiga yang terdapat pada halaman 87. Pada gambar yang kita lihat ini, kelihatan seorang murid berkongsi bekal makanan yang dibawanya dengan rakannya. Tidak semua rakan kita terdiri daripada keluarga yang mampu. Ada di antara rakan kita yang keluarganya miskin dan tidak membawa duit belanja ke sekolah. Tidak salah untuk kita berkongsi bekal yang kita bawa dengan rakan kita itu. Mereka pasti akan menghargai jasa kita dan mengenangnya sampai bila-bila. Dan yang terakhirnya, pada halaman 87, kita lihat apa pula yang boleh kita bincangkan tentang gambar keempat, situasi keempat. Kelihatan dalam gambar, seorang murid menziarahi dan mendoakan rakannya yang sakit. Apabila ada rakan kita sakit, sebagai rakan, kita seharusnya pergi menziarahinya di hospital. Itu salah satu cara untuk kita memberikan semangat kepadanya sambil mendoakan agar dia cepat sembuh. Sudah tentu rakan kita itu akan berasa gembira kerana ada orang yang mengambil berat tentangnya. Jadi berdasarkan keempat-empat situasi tadi, kita dapati bahawa hubungan baik sesama kita akan melahirkan budi dan penggunaan bahasa yang sopan akan lebih mengeratkan hubungan sesama kita. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari kita lihat bahagian pengukuhan yang terdapat pada halaman 87. Soalannya, bagaimanakah kamu menunjukkan kasih sayang terhadap ibu dan bapa? Sebenarnya ada banyak cara yang kita boleh tunjukkan kasih sayang kita kepada ibu bapa kita. Apakah antaranya? Mari kita lihat dan kita bincangkan sama-sama. Yang pertama, salah satu cara untuk menunjukkan kasih sayang terhadap ibu dan bapa kita ialah dengan meringankan beban ibu bapa dengan membantu mereka membuat kerja di rumah. Ada banyak kerja di rumah yang kita boleh bantu meringankan beban ibu bapa kita. Contohnya, mengemas rumah, membasuh pinggan, menyiram pokok bunga dan bermacam-macam kerja lagi yang boleh dibantu. Yang kedua, sebagai anak, satu cara untuk menunjukkan kasih sayang terhadap ibu dan bapa ialah dengan belajar bersungguh-sungguh dan berjaya dalam pelajaran. Ibu bapa kita menghantar kita ke sekolah adalah kerana ingin melihat kita berjaya dalam pelajaran dan dalam hidup kita. Jadi kita perlu membalas kasih sayang itu dengan menunjukkan kesungguhan sewaktu belajar dan mencapai kejayaan dalam pelajaran. Yang ketiga, sebagai anak,
kita perlulah mendengar cakap dan nasihat ibu bapa. Itu juga merupakan salah satu cara kita menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa kita. Setiap nasihat oleh ibu bapa pastinya mahu melihat kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan yang terakhir yang kita boleh tunjukkan kasih sayang kita terhadap ibu bapa kita ialah dengan menjaga ibu bapa ketika mereka sakit dan ketika mereka sudah tua. Ibu bapa kita menjaga kita sejak dari kecil. Dan apabila kita sudah dewasa, tibalah giliran kita untuk menjaga mereka pula ketika mereka sakit ataupun ketika mereka sudah tua. Begitulah selesainya perbincangan kita berdasarkan tajuk Yang Baik Itu Budi, Yang Indah Itu Bahasa pada buku teks halaman 87. Perbincangan kita pada kali ini menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4 halaman 87. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa seperti biasa, like dan subscribe My Sana Sini channel. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.